Sudah dipukal baung di lembah, sayangnya kelah terlepas jala. Mada diungkap dan dipersembah, dengan bismillah kita bermula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi Qurratul Ain binti Muhammad Zubir dan saya dari kelas BMB. Dan pada hari ini, saya akan membentangkan mengenai salah satu aspek dalam keterampilan berbahasa, iaitu keterampilan membaca. Apakah itu definisi membaca? Membaca dapat dimaksudkan sebagai satu proses pembentukan atau pemberian makna menerusi interaksi antara pembaca dan maklumat yang dibaca. Membaca juga dapat ditakrifkan sebagai proses membina jambatan antara bahan yang dibaca dengan pengalaman serta latar belakang pembaca. Jadi, kedua-dua aktiviti pembacaan iaitu membaca dan memberi makna merupakan satu proses yang konstruktif serta saling berhubungkan antara satu sama lain. Pemahaman makna yang diperoleh oleh pembaca dalam proses ini berlangsung daripada pengetahuan latar yang dirangsang oleh perkataan, ayat dan perenggan penulis dalam bahan yang dibacanya. Walaupun pembaca tidak perlu memahami setiap perkataan yang terkandung dalam setiap ayat yang dibaca, namun pembaca perlulah bijak menggunakan pelbagai petanda yang terdapat dalam bahan bacaan tersebut sebagai panduan bagi memahami maksud keseluruhan bacaan yang dibaca. Jadi, proses ini dikenali sebagai proses menakul atau meneka maksud berdasarkan petanda yang terdapat dalam bahan yang dibaca. Menakul pula dimaksudkan sebagai tekaan berdasarkan sesuatu petanda yang dapat dijadikan sebagai panduan dalam proses meneka tersebut. Dapat 4 teori membaca. Yang pertama ialah teori model bottom up, yang kedua adalah model teori top down, dan yang ketiga adalah model teori interaktif, dan yang keempat adalah model teori transaksional. Model yang pertama adalah model teori bottom up. Jadi, pembaca akan memulakan bacaannya dari bawah ke atas, di mana pada permulaan bacaan, pembaca akan membaca kesimpulan terlebih dahulu, kemudian isi dan makna secara keseluruhannya. Di mana proses pembacaan seperti ini dilakukan untuk mengetahui kandungan secara keseluruhan serta secara terperinci. Model yang kedua adalah model teori top down. Di model ini menjadikan kegiatan membaca sebagai sebahagian daripada proses pengembangan skema seseorang pembaca secara terus-menerus dan menerima atau menolak hipotesis yang dibuat sendiri pada saat proses membaca berlangsung. Jadi, pembaca akan membaca daripada pendahuluan, isi dan seterusnya kepada kesimpulan, ataupun boleh dikatakan sebagai pembacaan dari atas ke bawah. Dan pembacaan ini sesuai untuk pembacaan bahan-bahan ringan seperti novel. Model yang ketiga adalah model teori interaktif. Jadi, ianya merupakan satu kombinasi pemahaman antara model top down dengan model bottom up, di mana ianya lebih memerlukan navigasi, kawalan idea serta sistem pencarian yang lebih sistematik. Jadi, proses interaktif seseorang pembaca terhadap bahan bacaan yang dibaca adalah merupakan satu proses kawalan yang digunakan secara interaktif antara pembaca dengan bahan bacaan tersebut. Dan model yang terakhir sekali adalah model teori transaksional, di mana ianya merupakan satu proses membaca timbal balik. Proses pembacaan secara transaksi antara pembaca dengan bahan yang dibaca, dan teori ini sering digunakan oleh pembaca untuk memahami, meneliti dan mengaplikasikan dari bahan bacaan kepada pelaksanaannya. Dan teori ini banyak digunakan oleh pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Belajar membaca. Membaca adalah satu proses pembentukan dan pemberian makna melalui interaksi pembaca dengan bahan bacaannya. Di proses membaca ini sangatlah berkait rapat dengan proses penglihatan.
Simbol, lambang atau tulisan-tulisan yang dilihat pada satu permukaan akan ditukarkan menjadi persembahan minda yang bermakna. Mata dalam proses membaca akan berfungsi untuk melihat simbol, lambang ataupun tulisan. Ketika membaca, mata akan bergerak mengikut garis dalam bahan yang bertulis. Mata akan tertumpu pada sesuatu bahagian dalam perkataan dan ayat mengikut kelancaran pembaca. Bahan bertulis yang dilihat itu akan ditukarkan menjadi isyarat dan isyarat seterusnya bertukar menjadi maklumat. Maklumat itu akan dihantar ke otak untuk proses pembentukan makna ataupun kefahaman. Terdapat 3 langkah untuk belajar membaca. Yang pertama adalah mengenal pasti permukaan bercetak dan memecahkan kod perkataan. Yang kedua adalah mengenal pasti bentuk ortografi dan yang ketiga adalah memperoleh maksud perkataan berdasarkan pemikiran pembaca. Seterusnya adalah strategi belajar membaca. Yang pertama adalah membaca haruslah mempunyai motivasi dan tujuan. Yang kedua, kita haruslah bijak mencari bahan bacaan yang mudah difahami. Dan yang ketiga adalah membuat semakan ringkas secara keseluruhan mengenai bahan yang dibaca. Seterusnya adalah masalah dalam membaca yang disebabkan oleh 2 faktor. Itu faktor yang pertama adalah faktor fizikal dan faktor yang kedua adalah faktor neurologikal. Faktor yang pertama adalah faktor fizikal, di mana kecacatan fizikal amat mempengaruhi berlakunya masalah ini. Antara kecacatan fizikal tersebut termasuklah penglihatan, iaitu juling, di mana imej bagi suatu benda yang sama, kelihatan tidak sama saiz dan bentuknya. Yang kedua, rabun jauh, tidak dapat melihat bagi jarak yang jauh. Yang ketiga, rabun dekat, miopa, iaitu tak dapat melihat bagi jarak yang dekat. Yang keempat, astigmatism, di mana penglihatan yang kabur akibat dari kurang fokus cahaya pada salah satu ataupun kedua-dua hujung retina. Dan yang terakhir sekali adalah ambiopics, di mana satu keadaan imej daripada salah satu biji mata tidak sampai ke otak. Yang kedua pula adalah persepsi penglihatan. Di antara simptomnya adalah perkataan kelihatan seolah-olah satu pencampuran huruf yang tidak bermakna. Misalnya, muzik menjadi muski dan yang kedua adalah huruf perkataan menjadi terbalik. Sebagai contoh, B menjadi D. Yang ketiga adalah jika jenis percetakan saiz huruf bertukar, pelajar tidak dapat mengenal pasti huruf yang sebenar. Dan yang terakhir sekali adalah pelajar yang tak dapat membezakan suku kata. Dan faktor terakhir sekali dalam faktor fizikal adalah faktor pendengaran, mana pelajar menghadapi masalah untuk membezakan antara bunyi vokal dan konsonan, iaitu terdapat dalam 2 kategori, iaitu kerencatan sementara, boleh dirawat dengan menggunakan rawatan doktor perubatan biasa seperti pembersihan tulang biasa antibiotik. Dan yang kedua adalah kerencatan kekal, di mana ia memerlukan rawatan pakar sama ada rawatan jangka panjang pembedahan. Faktor fizikal yang terakhir sekali adalah pertuturan, di mana punca masalah pertuturan kecelaruan bunyi suara, nada yang tidak menentu dan pertuturan spastik. Yang seterusnya adalah masalah emosi, kelewatan pertumbuhan, kurang pendengaran, pertumbuhan kerongkong yang tidak lengkap, sumbing dan kecederaan otak, iaitu sebahagian otak. Dan namun, tidak semua masalah ini boleh menyebabkan masalah. Seterusnya adalah faktor neurologikal. Apakah yang dimaksudkan dengan neurologi? Neurologi ini adalah satu kajian yang berkait rapat dengan sistem saraf, iaitu sistem saraf manusia termasuklah sistem dalam otak, tulang belakang, urat ganglia dan bahagian organ reseptor. Di sebahagian daripada sistem neurologi ini boleh memberikan kesan terhadap kebolehan membaca. Apakah faktor neurologikal ini? Yang pertama adalah kerosakan otak. Puncanya adalah kecederaan penyakit, kesan bahan toksik yang mencemarkan otak ataupun sebahagian otak. Dan yang kedua, ia boleh terjadi sejak dilahirkan. Itu prenatal neurological disorder.
Ia boleh menyebabkan lesion ataupun perubahan yang luar biasa terhadap bentuk. Lazimnya, pengesanan terhadap kecederaan otak ini boleh dilakukan menerusi electroencephalogram (EEC). Seterusnya, neurologi tidak berfungsi, di mana bahagian otak yang tidak berkembang sepenuhnya ataupun sebahagian otak tertutup sebahagiannya sejak dilahirkan. Buta perkataan bagi orang dewasa yang diakibatkan oleh serangan jantung dan hyperleksia, itu seseorang yang lambat mengalami perkembangan bahasa dan akal. Seterusnya, faktor keturunan. Kembar seiras dan kembar seibu menunjukkan pencapaian yang berbeza, di mana perbezaannya adalah kembar seiras lebih rapat hubungannya dalam pencapaian berbanding kembar seibu. Di latar belakang keluarga yang tahu membaca ataupun tidak, dan pengaruh persekitaran, iaitu galakan membaca. Seterusnya, faktor emosi, di mana kegagalan dalam membaca akan mengganggu emosi pelajar. Wujud rasa rendah diri, terasing, tidak bermotivasi, kecewa, malas, gagal dan sebagainya. Contoh gangguan emosi ialah kes penderaan, kes kanak-kanak terbiar dan kes perpecahan keluarga. Dan faktor yang terakhir sekali dalam faktor neurologika adalah faktor sosioekonomi. Di status sosioekonomi SES sebagai pemboleh ubah terhadap pencapaian pelajar, di mana murid-murid yang SES-nya rendah lazimnya mempunyai pencapaian yang rendah, manakala murid-murid yang SES-nya tinggi lazimnya akan mencapai pencapaian yang tinggi. Pemilihan bahan bacaan. Di faktor tulisan yang jelas dalam penulisan ini merujuk kepada aspek reka bentuk sesuatu tulisan, mana reka bentuk tulisan ini mengambil kira pelbagai aspek seperti jenis saiz tulisan, jenis font, jarak antara huruf dengan baris, saiz muka surat, ketebalan cetakan tulisan, ketebalan kertas dan pelbagai lagi. Di semua ini didapati boleh mempengaruhi kebolehbacaan, bahan bacaan. Jenis dan saiz font yang berbeza diperlukan untuk kategori pembaca yang berbeza. Ilustrasi juga turut membantu dalam meningkatkan atau menurunkan tahap kebolehbacaan bahan bergantung kepada cara penggunaan dan persembahan dalam bahan bacaan. Kajian telah membuktikan kanak-kanak amat menggemari bahan bacaan yang banyak mengandungi ilustrasi. Hal ini secara tidak langsung akan memudahkan mereka membaca bahan tersebut kerana adanya faktor minat di situ. Selain itu, ilustrasi juga boleh membantu dalam meningkatkan kefahaman pembaca terhadap sesuatu konsep seperti ilustrasi yang dapat kita lihat dalam buku-buku sains. Namun demikian, penggunaan ilustrasi ini ada juga kelemahannya, iaitu ia boleh menyebabkan pembaca malas membaca dan hanya merujuk kepada ilustrasi semata-mata untuk mendapatkan sesuatu maklumat ataupun konsep. Faktor perbendaharaan kata. Perbendaharaan kata adalah faktor yang paling penting dalam menentukan tahap kesukaran bahan bacaan. Kajian oleh Harrison 1980 dalam Kairusi Syakirin 2007 telah membuktikan perbendaharaan kata adalah faktor yang paling meyakinkan untuk meramal kesukaran teks. Ada banyak cara untuk kita mengukur kesukaran teks dengan menggunakan perbendaharaan kata. Namun demikian, dua cara yang paling biasa digunakan adalah dengan mengukur panjang perkataan dan kekerapan perkataan. Panjang perkataan dikira dengan cara mengira suku kata atau jumlah huruf yang terdapat dalam perkataan tersebut, manakala kekerapan perkataan dikira dengan cara melihat beberapa kerap sesuatu perkataan digunakan. Faktor kesukaran konseptual. Faktor-faktor kesukaran konseptual berkait rapat dengan faktor perbendaharaan kata secara up. Namun demikian, kedua-dua faktor ini sepatutnya dianggap perkara yang berlainan. Dalam pengukuran kebolehbacaan faktor, kesukaran konsep adalah faktor yang lebih penting berbanding dengan faktor-faktor lain.
Namun demikian, ia jarang diambil kira kerana ia adalah amat mudah untuk menganggarkan kebolehpercayaannya. Kesukaran ini timbul kerana tiada kriteria yang boleh dirunding menggunakan untuk mengukur kesukaran konseptual itu sendiri. Terdapat 3 pendekatan dalam mengajar bacaan. Yang pertama adalah pendekatan yang membina, yang kedua adalah pendekatan pengalaman bahasa dan yang ketiga adalah pendekatan cerakianan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan membina. Pendekatan membina ini juga dikenali sebagai pendekatan sintesis, yang mana pendekatan ini menghasilkan kaedah abjad. Dalam pembelajaran bahasa, murid akan belajar secara beransur-ansur daripada peringkat yang lebih mudah kepada peringkat yang lebih kompleks. Jadi hal ini bertujuan untuk memudahkan murid memahami perkara yang mereka pelajari secara berstruktur dan menyeluruh. Dalam pendekatan ini, murid akan diajar dengan cara ataupun kaedah menulis abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat sehinggalah mereka boleh mencapai kaedah penulisan wacana dengan lebih baik. Seterusnya, pendekatan pengalaman bahasa. Pengalaman bahasa merupakan satu pendekatan untuk mengajar membaca berdasarkan aktiviti dan cerita yang dibangunkan daripada pengalaman peribadi pelajar. Secara ringkasnya, pendekatan ini adalah pertama dibangunkan untuk penutur. Pada pandangan Vaka pula, pendekatan ini sering dikaitkan dengan teknik imla cerita. Selain itu, hasil pengalaman bahasa ialah menulis dan membaca. Pendekatan ini juga menggalakkan pelajar untuk bercakap mengenai pengalaman mereka. Pendekatan yang terakhir sekali adalah pendekatan cerakinan. Menceraikan satu bahagian besar kepada bahagian-bahagian kecil merupakan pendekatan dalam membaca seterusnya, iaitu pendekatan cerakinan. Pendekatan ini bertujuan supaya murid dapat mengeja dan membaca huruf, suku kata, perkataan dan ayat yang baik. Oleh itu, daripada sebuah ayat lengkap, guru akan cerakinkannya kepada beberapa perkataan bagi memudahkan murid untuk membaca. Pendekatan ini dapat memudahkan lagi guru untuk mengajar menggunakan kaedah fonetik dan kaedah membaca dengan betul. Di mana dalam pendekatan ini terdapat 4 peringkat latihan yang boleh diberikan kepada murid, iaitu latihan menyebut perkataan, latihan membatangkan perkataan kepada suku kata, latihan membina dan menyebut semula perkataan yang sama serta latihan membina dan membaca ayat sempurna.